Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Thank you so much sebab klik video ni. Dan pada hari ni aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscribers baru guys. Dalam masa seminggu ni, dalam masa 7 hari ni, ada lebih kurang 3,000 subscribers baru. Jadi aku ingin welcome korang. Thank you so much sebab sampai ke channel aku dah sudi untuk subscribe. Bagi mereka yang belum subscribe, apa tunggu lagi? Alright. So bagi mereka yang dah lama subscribe, thank you so much guys. So pada hari ini aku ingin berkongsi dengan korang carta ataupun cerita ataupun topik mengenai negara-negara yang mustahil ataupun susah untuk di-invade atau dijajah. Sebab kita tahu dalam dunia ni penjajahan berlaku. Tak kira lah di benua apa, siapakah yang menjajah, siapakah yang dijajah, penjajahan itu berlaku. Dan pada dunia moden pada hari ini, kita boleh lihat negara-negara yang sangat kuat tenteranya dan keadaan geografis sebuah negara itu membuatkan negara itu lebih sukar untuk dijajah. Jadi, negara apakah yang kita masukkan ini? Jom kita sama-sama saksikan, jom kita sama-sama rungkai negara-negara yang mustahil ataupun sukar untuk dijajah pada dunia hari ini. Jadi, negara-negara ini aku kumpulkan, aku listkan. Kalau korang tak bersetuju dengan benda-benda ini, lantak korang lah. Okay, korang buatlah video sendiri. Sangkanlah aku punya teori ini. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, let's dive into it. Di tangga yang ke-10, negara yang mustahil ataupun sukar dijajah adalah Iran. Kau akan tahu sebuah negara itu gempar apabila nickname-nya adalah Fortress Iran. Nama Fortress pun kita nampak betapa kuatnya kan, dia sebagai macam kubu katanya. Iran ni memang terkenal dengan bermusuh dengan negara-negara besar, even macam dengan Amerika Syarikat sekalipun. Dan sejak daripada Perang Dunia Kedua, Iran tidak pernah dijajah. Yes, that's fact guys. Dengan tenteranya yang sangat besar, lebih kurang dalam 500,000 aktif soldier yang memang tengah berkhidmat sekarang, dan juga kereta kebal sebanyak 1,658 kereta kebal guys, dan kapal terbang sebanyak 137 aircraft. Itu adalah kekuatan tentera di Iran pada masa ini, sekarang ini. Numbers ini membuatkan Iran adalah salah satu negara yang mempunyai kekuatan ketenteraan yang sangat-sangat baik. Taklah macam paling terhebat di dunia, tetapi cukup untuk memberi serangan, cukup untuk menerima serangan dalam keadaan yang sangat-sangat genting. Selain daripada mempunyai ketenteraan yang power, yang banyak macam tu, Iran terkenal dengan kawasan permukaan buminya yang sangat-sangat mencabar. Muka bumi Iran ni dibanjiri dengan permukaan yang berbukit ataupun bergunung, memang mountainy terrain. Sama seperti Afghanistan, banyak askar-askar ini bersembunyi dan mempunyai markas yang kecil-kecil di kebanyakan kawasan-kawasan bergunung ini. Ini membuatkan lokasi ketenteraan Iran lebih sukar untuk dipredik. Jadi, intelijen negara-negara lain sukar untuk mendapat tahu di manakah kedudukan markas tentera mereka. Iran juga terkenal dengan keadaan mereka yang sangat-sangat terror untuk korek dan menggali gunung-gunung untuk dijadikan markas ketenteraan. Di setiap major city ataupun bandar-bandar utama di Iran, mereka ada exit ataupun jalan masuk ke dalam tunnel ataupun jalan bawah tanah untuk ke markas ketenteraan dan juga tempat sembunyinya peluru-peluru berpandu. Bayangkan mereka ada banyak bandar, mereka ada banyak city-city dekat Iran tu, dan dalam setiap city tu ada exit, ada jalan masuk untuk ke tunnel-tunnel ini. Tunnel itu dikatakan lebih 500 meter di bawah tanah. Wow. Iran ada nuclear program, tapi kalau korang nak tahu, nuclear program itu bukan adalah untuk membuat senjata nuklear. Nuclear program yang mereka ada sekarang, banyak orang keliru, adalah mereka menggunakan nuclear program untuk energy, nuclear energy. Tetapi recently they start testing, mereka mula testing misal ataupun peluru berpandu yang boleh membawa nuclear warhead. Mereka belum ada lagi senjata nuklear, tetapi mereka sudah ada kelengkapan untuk membawa senjata nuklear itu. It's a matter of time je. Yang ke-9, negara yang mustahil ataupun sukar untuk dijajah adalah Australia. Ya, betul guys. Australia ni, kedudukan Australia ni, dia berada di kedudukan yang sangat-sangat strategik. Kerana apa guys? Negara yang paling dekat untuk menyerang Australia berada 11,000 km away. Alright, bila aku cakap macam tu, maksudnya sebuah negara yang ada capability yang mampu untuk menyerang Australia adalah Jepun. Dan Jepun berada di kedudukan yang sangat jauh dengan Australia, iaitu 11,000 km. Ini membuatkan Australia dan juga Jepun tu sudah menjadi ally ataupun bersekutu, dia berkawan lah. Sudah lebih berdekat lamanya. Orang mereka dah kau tim lama dah untuk menjaga satu sama lain. Apa masalahnya untuk orang attack ataupun menjajah Australia? Apabila penjajah sampai di Australia, 98% rakyat Australia memang mendiami kawasan pinggir-pinggir Australia, maksudnya dekat tepi-tepi laut. Dan jika penjajah ini telah macam menawan pinggir-pinggir laut ni dekat ramai orang-orang ni, jangan lupa guys, mereka kena juga menakluk ataupun menjajah the outback, iaitu mereka punya desert tu yang sangat-sangat besar. Dan the outback, the desert ini merangkumi
70% kawasan muka bumi Australia. Sangat-sangat besar, sangat-sangat ekstrim keadaan di outback ini. Dan ini membuatkan askar-askar Australia boleh berada dalam keadaan gerila di sepanjang kawasan outback di Australia ini. Yang ini merangkumi puluhan ribu kilometer. Askar-askar Australia ini boleh berpecah, boleh melakukan serangan-serangan gerila dan memerangkap para penjajah. Itu yang membuatkan Australia ini sangat-sangat sukar untuk ditakluk. Ini telah dibuktikan pada ketika Perang Dunia Kedua, Jepun cuba untuk menakluk atau menyerang Australia dan mereka halfway abandon the campaign kerana sebab-sebab ini. Sebab mereka tidak boleh ada cukup askar ataupun cukup tactical war untuk menakluk the outback of Australia. Yang ke-8 guys, negara yang mungkin mustahil atau sukar untuk dijajah adalah Rusia. Siapa tak kenal Rusia guys? Macam korang dah tahu pada video aku yang sebelum ini. Kalau korang mau tengok link kat sini, aku ada cut kat sini. Kalau mau tengok video tu nanti, ianya adalah sebuah negara yang paling besar di dunia guys. Memang sangat-sangat besar Rusia ini. Kalau korang nak tahu betapa susahnya untuk menakluk Rusia ini, korang boleh tanya Napoleon dengan juga Hitler. Dua orang ni adalah kuasa besar peperangan pada suatu ketika dulu, pernah cuba untuk invade Rusia dan selepas beberapa tahun mereka give up, mereka left the campaign and tinggalkanlah begitu je. Lantak kau lah Rusia, kau memang dah tak boleh buat apa dah. Kunci utama keselamatan negara Rusia ni adalah bentuk muka buminya. Tanahnya yang luas, kita tahu sebuah negara yang besar dan mempunyai kawasan muka bumi yang sangat-sangat ekstrim. Majoriti kawasan muka bumi di Rusia ini, dia antara dua je, sama ada hutan ataupun pegunungan yang penuh dengan salji. Itu je. Pada Perang Dunia Kedua, askar-askar Rusia menghabiskan masa berbulan ketika perang itu dengan hanya surrender, retreat je. Mereka retreat, mereka bergerak. Mereka tahu sebab askar Jerman tak cukup banyak untuk menakluk kawasan tanah yang besar, dan pada ketika itu adalah musim sejuk dan makin lama keadaan makin teruk dan mereka just biar je askar-askar Hitler tu dalam keadaan yang kesejukan dan sendiri mereka akan give up. Kalau kita bercakap pasal keadaan moden, keadaan askar tentera moden di Rusia sekarang, mereka ada lebih 870,000 askar yang aktif. Nak dekat 1 juta guys askar dia. Kalau dengar banyak kan, tapi itu adalah kelima terbesar di dunia. Ada lagi banyak lagi yang lagi besar daripada Rusia askar-askar dia. Dalam masa yang sama, dia ada lebih 3,500 aircraft. Jet pejuang tu yang boleh attack tu. Kapal perang pula jangan cerita pula guys. Dia ada 350 lebih kapal perang yang bersedia untuk melepaskan senjata nuklear. Dan bercakap pula pasal nuklear punya senjata ni, orang keteka mereka ada berapa banyak. Mereka ada 7,000 biji senjata nuklear guys yang boleh dilepaskan anytime. Jadi korang fikir baik-baik lah, 7,000 biji nuklear guys bukan sikit-sikit guys. Memang tak masuk akal punya number. Memang banyak gila untuk menjaga sebuah negara. Yang ke-7, negara yang paling sukar ataupun mustahil untuk di-invade atau dijajah adalah tak lain dan tidak bukan, kita punya favourite North Korea guys. Tak banyak benda yang boleh orang banggakan dengan Kim Jong-un ni, tetapi antara yang boleh dibanggakan adalah dia ni berjaya, dia dapat mengerah ataupun berjaya mengumpul askar yang begitu banyak. North Korea ada lebih 1 juta askar guys. Lebih 1 juta askar yang aktif dan sedang berkhidmat dekat negara North Korea itu. Kim Jong-un juga ada lebih daripada 4,200 kereta kebal guys. Memang sangat banyak. Dan dia juga ada lebih daripada 200 biji helikopter perang yang boleh ada misal dan sebagainya. Dan selain daripada kenderaan yang banyak, kita juga tahu mereka dipercayai ada senjata nuklear yang boleh sampai negara-negara jiran seperti Jepun, South Korea dan juga the West Coast of America. Boleh sampai. Memang diorang ada teknologi, memang ada misal yang boleh sampai the West Coast of America. Dan seperti dalam video aku yang sebelum ni, memang agak sukar untuk invade ataupun untuk menyerang North Korea ini jika tidak bersama-sama dengan negara-negara lain seperti US, Jepun, South Korea dan sebagainya. Jika mereka tidak bersatu, memang agak sukar untuk mereka menyerang North Korea. Dan jika mereka dapat menyerang North Korea, we are looking at the minimum of ratusan ribu orang yang akan mati. Dan benda itu adalah benda yang sangat tidak boleh diterima oleh alliance ini seperti South Korea dan juga Jepun. Mereka tidak sanggup untuk menerima kematian begitu banyak apabila mereka pergi berperang dengan North Korea. Jadi kat sini memang kita tahu berperang dengan North Korea memang agak-agak macam the last option, memang susah untuk mereka buat. Ia membuatkan North Korea menjadi salah sebuah negara yang mustahil ataupun sukar untuk dijajah. Dan yang ke-6, negara yang mungkin sukar untuk dijajah adalah Bhutan. Kalau korang tak pernah dengar negara yang bernama Bhutan ni, no problem. Memang aku tak salahkan korang sebab ini adalah salah satu negara yang sangat secluded, memang sangat-sangat terperencil dan ramai orang tidak tahu bahawa kewujudan negara yang bernama Bhutan ini. Tidak seperti negara-negara
negara lain, Bhutan ni mempunyai kenderaan yang sangat kecil. Hanya 6,000 orang askar saja yang sangat aktif, dan mereka tak ada aircraft, mereka tak ada artillery. Jadi untuk katakan untuk menyerang Bhutan ni adalah sangat-sangat mudah kan? Tetapi tidak semudah itu guys. Pada abad ke-17, British cuba untuk serang Bhutan ni. Frankly speaking, negara mana yang tak pernah di-attack oleh British kan? Memang semua negara yang di-attack. Mereka cuba untuk attack, untuk jajah, untuk tawan Bhutan ini, tetapi tidak berjaya. Kesukaran untuk menjajah Bhutan ini terletak kepada kawasan muka bumi dia. Keadaan mana kedudukan Bhutan ini. Bhutan ni terletak 3,000 meter di atas paras laut. Memang sangat tinggi guys negara Bhutan ni, dan ini telah menimbulkan masalah kepada askar-askar yang nak menjajah dengan satu penyakit iaitu panggil altitude sickness. Apabila mereka berada di satu kawasan yang sangat tinggi dengan udara yang sangat nipis, badan mereka tidak biasa dengan keadaan di negara itu, dan ini membuatkan mereka senang sakit. Mereka dapat penyakit ni yang dipanggil altitude sickness ni. Mereka pening, mereka mabuk, mereka muntah, dan mereka tidak boleh bernafas dengan betul, dan ini membuatkan para askar ataupun mereka yang nak menyerang Bhutan itu boleh just collapse. Dalam keadaan yang bergunung, berbukit itu memang sangat-sangat sukar untuk mereka hantar kapal terbang ke, helikopter ke, sebab udara yang sangat nipis. Pada ketinggian itu, helikopter pun tak boleh terbang kat situ. Apabila helikopter sampai kat situ, mereka tidak boleh spin dia punya air. Angin tak cukup banyak, angin sangat nipis. Jadi mereka tidak boleh terbang kat situ untuk tolong ke, nak hantar bantuan ke, nak hantar askar ke, memang tak boleh. Jadi kedudukan Bhutan sangat-sangat strategik. Dan kalau korang nak tahu, India telah mengambil Bhutan ni macam anak angkat. Mereka telah berjanji, mereka telah beralliance untuk menjaga negara yang bernama Bhutan ini. Walaupun negara Bhutan itu hanya ada dalam 6,000 askar saja, tetapi India berjanji untuk supply duit, training ketenteraan, askar dan sebagainya, dan askar yang mereka sediakan yang standby ready untuk pergi tolong Bhutan seramai 1.2 juta askar guys. So memang don't worry lah Bhutan, India ada backup. Negara seterusnya yang kelima. Negara ni mungkin jadi kontroversi sikit sebab ramai yang kata itu bukan negara, sampai hati kau menggelarkannya negara. Bukan aku yang gelarkan negara, PBB sendiri yang kata itu negara. So nak cakap apa? Okay, aku ikut je lah. Nama negara ni adalah Israel. Sebuah negara yang kecil, dan dalam masa yang sama negara-negara sekelilingnya tidak mahu dia exist. Banyak negara yang tak nak negara ini wujud. Oleh kerana itu mereka memastikan bahawa keadaan ketenteraan mereka, keadaan dia punya defense system, dia punya perjanjian alliance diorang dengan US dan sebagainya, menjadikan negara ini sangat kuat guys. Jadi kita lihat apa yang membuatkan mereka kuat ni dan sukar untuk dijajah. Dalam masa 69 tahun mereka telah join ataupun mereka telah menyertai perang sebanyak 8 peperangan yang besar, dan 8 peperangan yang besar tu tak ada sekali pun mereka kalah. Tak kira lah korang nak kata dia bukan cara kotor lah, dia tembak anak-anak ke apa semua, tetapi itulah negaranya, itulah realitinya yang membuatkan mereka tidak kalah. Kita tahu realitinya sebenarnya, betul tak? Jadi jangan kecam aku nak sambung je list ni. Tentera mereka tidak banyak, mereka cuma ada 176,000 orang tentera saja. Dan pada tahun 1949 mereka telah mewajibkan untuk semua perempuan untuk dijadikan askar selama 24 bulan, dan bagi lelaki pula mereka diwajibkan untuk menjadi askar untuk serve dalam army selama 36 bulan. Ini membuatkan hampir 70% hingga 80% rakyat Israel adalah askar. Sebab itulah korang tak boleh heran macam mana Gal Gadot ataupun siapa yang berlakon cerita Wonder Woman tu, dia seorang askar sebab dia memang askar yang telah diwajibkan untuk serve dengan askar selama 24 bulan. Kalau korang nak tahu, Israel telah develop satu teknologi anti-missile ni yang sangat-sangat paling advance di dunia pada ketika ini. Ia dipanggil Iron Dome. Iron Dome ni bukan macam dome yang tutup negara Israel tu. Apa yang mereka ada adalah units of missile yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat laju dan sangat-sangat accurate untuk tembak missile yang lain. Contohnya jika ada negara-negara lain yang hantar nuklear, yang hantar bom, ada hantar apa benda segala makna pun ke negara Israel ni, defense system mereka adalah sangat-sangat advance dan mereka boleh pintas, mereka boleh intercept this kind of attack dengan begitu mudah sekali. Dan keberkesanannya adalah lebih 95%. Jadi guys, kalau korang nak attack Israel, kalau korang nak hantar bom kat Israel menggunakan missile, adalah bukan yang cara terbaik. Kerana 95% kemungkinan korang akan gagal. Dan kerana itulah membuatkan negara kecil Israel ini menjadi sebuah negara yang sukar untuk ditakluk ataupun dijajah. Mereka ada Amerika kot backup diorang. Di tangga keempat, negara yang mungkin sukar ataupun tak boleh dijajah adalah Canada guys. Canada ni tak banyak pun askar dia. Askar dia dalam 95,000 orang je. 95,000 orang tu memang sangat-sangat sikit untuk negara yang besar. Tetapi apa yang mereka ada adalah sama seperti Rusia guys. Mereka punya negara yang sangat-sangat besar, dan negara yang sangat besar ini diliputi oleh salji dan hutan. Jadi keadaan geografi di Kanada ini membuatkan mereka adalah salah sebuah negara yang memang sangat-sangat efektif untuk repel musuh, untuk macam mengelak musuh daripada masuk lah. 95% rakyat Kanada tinggal ataupun duduk di pinggiran negara itu.
mereka tinggal berhampiran ataupun berdekatan dengan jiran mereka iaitu Amerika Syarikat guys. Jadi bagi mereka yang nak invade negara Canada ni, ada dua cara je. Satu, korang kena go through US, which is memang tak lah kan. Yang kemudiannya adalah daripada utara, korang kena jalan melalui lautan ais yang sangat-sangat crazy, dan korang akan menempuh keadaan cuaca yang lebih pada negatif 50 darjah Celsius dalam keadaan salji yang lebih 6 meter tingginya, dan hanya itulah cara untuk korang sampai ke bandar-bandar di Canada. Dan inilah yang membuatkan mereka yang nak menjajah ataupun nak invade Canada itu fikir 2-3 kali. Memang keadaan dia memang sangat-sangat sukar dan ekstrim. Memang kebanyakan mereka akan gagal. Negara seterusnya dalam list ni adalah Switzerland guys. Switzerland ni kalau kita fikir balik macam, ada ke askar? Ada ke mereka ni join berperang ke apa semua? Memang tak ada. Memang sukar. Sebab Switzerland ni mereka telah mengambil pendirian untuk menjadi neutral sejak tahun 1816. Dan pada tahun 1815, 1816 tu mereka dah decide untuk tidak ada apa-apa isu dengan konflik negara, konflik dunia ni. Mereka akan jadi sebuah negara yang neutral. Selain pada itu, Switzerland juga mempunyai sebuah ketenteraan yang boleh katakan kuat, tapi tak cukup besar. Mereka cuma ada lebih kurang 150 aircraft saja. Tetapi askar-askar mereka ini, tentera mereka, dia punya air force dan sebagainya, mahir untuk berperang di kawasan pegunungan Alps. Jadi kalau mereka yang nak attack Switzerland ni, mereka memang kena tahu cara-cara berperang di pegunungan, cuaca yang ekstrim, dan itulah yang membantu Switzerland ini untuk menjadikan sebuah negara yang sangat-sangat terlindung. Selain daripada itu guys, askar Switzerland ni begitu unik. Kalau macam dekat Malaysia ni, kalau askar-askar macam Navy lah, tak kira apa askar kat Malaysia ni pun, kalau diorang balik rumah, mereka tinggal semua kelengkapan senjata, kelengkapan perang diorang dekat markas, betul tak? Tetapi dekat Switzerland ni guys, askar-askar mereka ini dibenarkan untuk membawa balik senjata, kelengkapan perang, baju perang, apa semua tu dibawa balik rumah. Jadi mereka boleh deploy army, tak kira masa, tak kira tempat, hanya daripada rumah je boleh keluar pergi perang. Benda yang aku rasa paling membantu Switzerland ni adalah sebab mereka tidak pernah menggunakan senjata-senjata perang mereka. Mereka tidak pernah pergi berperang. Dan ini membuatkan negara-negara keliling Switzerland ni adalah sebuah negara yang ally. Mereka bersatu untuk melindungi Switzerland ni, sebab New Zealand ni adik yang baik. Kalau mereka nak serang Switzerland ni, mereka kena deal dengan negara-negara yang besar seperti France dan juga Germany. Memang tak lah kalau korang nak menghadap dengan askar Germany dengan France kan. Negara yang sukar tapi tidak mungkin ditakluk atau dijajah adalah Jepun. Jepun ni memang terkenal dengan diorang punya ketabadunan yang paling awal. Kalau tahu Mongol, Mongolia punya askar tu, Genghis Khan tu pernah cuba untuk menawan Jepun. Kalau korang tak tahu, kita semua tahu Mongolia punya askar ni, Genghis Khan punya geng ni memang mana je yang dia tak tawan, semua dia tawan. Tapi mereka cuba untuk tawan Jepun dan mereka gagal. Ya betul, Jepun telah dikalahkan oleh Amerika Syarikat pada ketika itu. Tetapi pada ketika itu pun mereka kena menggunakan 2 bom atom ataupun bom nuklear pada ketika itu. Dan frankly speaking, pada ketika itu Jepun tidak di-invade pun. Jepun tidak dijajah pun. Apa yang sampai ke negara Jepun cuma bom atom saja. Dan recently pada 2016, Jepun telah announce mereka menambah bajet peperangan sebanyak 40 bilion US dollar guys. Mereka ada lebih 250,000 askar, ada lebih 6,000 tank. You just name it lah, memang banyak. Ketenteraan diorang memang sangat-sangat power pada waktu sekarang dan ketika ini. Diorang punya tentera udara, mereka mempunyai lebih 1,500 aircraft, dan aircraft mereka, tentera udara mereka adalah di dalam top 5 paling canggih dan paling hebat di dunia. Pendek kata, negara Jepun ni mempunyai serba-serbi yang lengkap lah daripada defense system. Cuma ada satu weak link, ada satu je yang tak power dekat Jepun ni, diorang punya cyber security. Dan dikatakan di dalam Asia ni, dekat Asia ni, mereka mempunyai cyber security yang sangat-sangat lemah, paling lemah dekat Asia. Dan seterusnya, yang pertama, negara yang tak boleh ataupun susah untuk korang jajah adalah Amerika Syarikat. Tadi aku cakap pasal Jepun, betul tak? Mereka spend dalam 40 bilion US dollar untuk tentera. Banyak. Tetapi kalau korang tahu US spend berapa banyak, lagi gila. Mereka spend lebih 596 bilion dollar untuk tentera, untuk military semata-mata guys. Jepun spend 40 guys. Mereka spend 596 bilion. Dan recently Presiden Trump dah telah tambah 54 bilion. Dan 54 bilion tu adalah jumlah 80% keseluruhan perbelanjaan tentera di Rusia. Kalau kau bagi Rusia 54 bilion tu, mereka ada lagi 20% ekstra untuk orang belanja lagi. Tetapi US dia tambah 54 bilion untuk on top of that 500 bilion yang mereka telah spend annually. Tak payah sembang lah pasal askar diorang, pasal tank, pasal diorang memang ada banyak dah. Aku nak sentuh satu je, pasal nuclear warhead. Diorang ada enough nuclear. Kalau kau dengar Rusia ada 7,000, mereka ada lebih pada itu. Dan ini membuatkan mereka boleh launch diorang punya nuclear warhead tu dekat setiap negara dekat dunia ni, dan mereka boleh ulang lagi attack.
Contohnya mereka attack satu biji, hantar dekat negara-negara ni. Kemudiannya lepas dah attack sekali, dia boleh hantar lagi nuklear untuk attack lagi. Begitulah betapa banyaknya senjata nuklear yang mereka ada di US ni. So ya, dengan ketenteraan yang macam ni dan sebagainya, memang sukar ataupun memang tak masuk akal untuk sebuah negara untuk attack negara Amerika Syarikat ni. Dan mungkinlah satu hari nanti mungkin dia punya ketenteraan dah tak power, mereka dah tak spend banyak dan sebagainya, dah ada orang nak attack dan sebagainya. Mereka kena deal sebuah tanah yang sangat besar, sebuah benua guys, untuk korang invade, untuk jajah. Ada orang tak ada tenaga tentera yang kuat pun, aku rasa tak ada orang, tak ada negara yang mampu untuk invade keseluruhan benua Amerika Syarikat tu. Jadi guys, itulah kesudahannya 10 negara yang boleh dikatakan sukar ataupun mustahil untuk dijajah, untuk diinvade. Kalau korang setuju, korang like video ni, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang tak setuju, korang beritahu kenapa korang tak setuju negara-negara ini tak boleh diinvade. Korang rasa korang boleh invade? Silakan. Sila kemukakan hujah korang dekat ruangan komen di bawah. Okay guys, sampai di saja video pada kali ini. Kalau korang suka, korang boleh like video ni, share video ni guys. See you guys on my next video. Stay safe, stay healthy, be a good Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.